اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Ini payah sikit. Hendaklah kita ketahui bahawasanya kam itu ada kalanya muttasil dan ada kalanya munfasil. Ini payah. Jadi kita masih lagi duduk dalam pembincangan kam. Jenis bekam, dia tu boleh terima kisim, dia boleh terima bahagi. Jadi dia kata, hendaklah kita ketahui bahawasanya kam itu ada kala kam itu muttasil. Ada kalanya kam itu muttasil. Yang ini berhubung pada satu perkara, kita kata ni. Jadi, di sini boleh. Di sini dia kata muttasil. Berhubung. Kalau bercerai itu, munfasil itu seperti beras. Sebiji tu. Ini kalau kata muttasil. Dia berhubung. Maksud berhubung macam mana? Sekira-kira kata kalau kita boleh bahagi itu, 1, 2, 3. Dia berterima bahagi. Dan ada kalanya munfasil. Ini tak apalah. Tengok. Maka yang pertamanya. Dia nak huraikan mutasil ni mana ni. Ini payah sikit. Saya kena lukis ni. Tengok kalau tak lukis kita faham ke tak? Maka yang pertamanya. Maka yang pertamanya, yang pertama daripada dua tadi tu, dua kam tadi tu, ialah kepanjangan dan lanjutan. Ialah kepanjangan. Ini benda yang panjang tu, sifat yang panjang tu. Kita kata dia panjang. Satu. Dan lanjutan. Lanjutan ni panjang juga kita panggil. Lanjutan ni kita dia atas tafsir. Ataupun kita kata lanjutan ni dia ada 3. Lanjutan panjang, lanjutan lebar, lanjutan tebal. Maka lanjutan ni kita kata khotun tu lah. Bila kata khotun tu, lanjutan tu dia ada kalanya lanjutan tu panjang, ada kalanya lebar, ada kalanya tebal. Tu. Maka itu terpanggil lanjutan. Ni payah ni. Lanjutan mana? Yang boleh bahawa. Bila sebut lanjutan tu, dia mesti tak lepas daripada juzuk.
sekurang-kurangnya mesti 2 juzuk. Yang boleh bahawa difardukan beberapa juzuk. Yang boleh difardukan, yakni yang boleh kita takdirkan, yang boleh kita andaikan. Beberapa juzuk. Berapa juzuk tu? Badal. Sekurang-kurang 2 juzuk. Sekurang-kurang ni 2 juzuk. Tengok. Ini payah. Cuma tengok kita baca saja. Tengok faham tak? Sekurang-kurang 2 juzuk yang bertemu juzuk-juzuk itu atas sakat yang satu yang berkongsi padanya. Pada sakat. Antara juzuk-juzuk itu dengan bahawa ada sakat yang difardu itu hujung bagi salah satu daripada 2 juzuk umpamanya, dan umbi bagi yang satu lagi jika kita bilang dengan jalan turut, atau hujung bagi kedua juzuk jika kita bilang mari dari tepi belaka-belaka. Terpayah tu. Atau umbi bagi keduanya jika kita bilang mari dari sakat-sakat itu belaka. Ni payah ni, tengok ni. Ni payah. Baik tengok. Ni. 4-5 baris tu payah dah. Tengok. Ni kata kam ni nak mengaji ni. Makulat ni tengok. Makulat ni dia bukan ilmu bangsa kita boleh dengar tu. Kita kalau dengar tu memang tak erti lah. Tapi kena tengok dulu. Pati tengok. Dia nak cerita kam tu lagu mana rupa dia. Jadi kita kata bila sebut kam, ialah dia tu mesti ada kepanjangan, mesti ada lanjutan. Dia mesti ada lanjutan. Bila sebut lanjutan, dia ada 3 perkara. Iaitu lanjutan daripada panjang, lanjutan daripada lebar, lanjutan daripada tebal. Lanjutan kita panggil apa? Tu dalam kitab tu tulis apa lanjutan? Kat ini. Dia cakap lanjutan je, dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap apa. Timba panjang lah kita kata. Boleh timba panjang. Maksudnya satu garisan. Kita katalah itulah. Ataupun panjang. Dia atas tafsir itu. Baik. Lanjutan yang boleh bahawa difardukan. Yang boleh kita takdirkan. Yang boleh kita andaikan. Yang boleh kita andaikan. Beberapa juzuk. Paling kurang juzuk tu apa? Sekurang-kurang 2 juzuk. Yang bertemu juzuk itu atas sakat. Ni tengok. Ni tengok. Nak tunjuk. Kita kata lanjutan. Taris. Itu lanjutan. Boleh kita fardukan. Sekurang-kurang dia kata 2 juzuk. Maka kita buat tengah-tengah 2 juzuk lah. Tak apa lagi, tengok dulu. 2 juzuk mana? 2 juzuk yang bertemu juzuk itu atas sakat. Atas sakat ni apa? Dia kita tu dia tulis apa angkat ini? Sakat. Sekatan. Kitab tu dia tulis apa? Sakat juga. Sakat je. Sakat ni sekatan. Macam ni kita kata. Tu, duduk tengah. Dia kata 2 juzuk yang bertemu juzuk-juzuk itu antara sakatan ini, antara sakatan yang satu. Ni satu ni panjang tu satu. Ni panjang ni satu. Yang satu yang berkongsi padanya. Mana yang berkongsi? Dia duduk tengah-tengah ni. Yang ni yang kalau kita kata dalam ilmu makulat, satu yang berkongsi itu dipanggil hadun mushtarak. Tulis itu. Ini dipanggil had
mushtarak dalam bahasa Arab. Haddun mushtarak. Tu yang tengah-tengah tu. Sebab dia tu seolah-olah dipanggil sebagai ha, apa? Dia panggil menengahi di antara juzuk. Dia duduk pada had mushtarak tu apa? Yang ni had sakatan yang berkongsi. Satu lagi pula berkongsi. Padanya pada sakat yang tadi. Tengok dulu. Tak habis lagi tu. Padanya sakat tadi tu antara juzuk-juzuk itu ini antara juzuk-juzuk yang difardukan itu. Antara juzuk-juzuk itu yang ini antara juzuk yang difardukan. Kita fardukan ni satu. Ni garis panjang tu satu. Lepas tu duduk tengah tu dia bertemu. Kita kata ni juzuk pertama. Ni juzuk kedua. Tengok. Tengok, dia kata. Lagu mana yang dia katakan sakatan yang satu yang berkongsi pada sakatan tu antara juzuk itu lagu mana? Ni nak taswir. Ni nak buat gambaran pada kata yang berkongsi. Macam mana dia katakan gitu? Macam mana dia katakan sakatan tu boleh berkongsi tu? Ni. Macam mana kita kata juzuk pertama, juzuk kedua ni boleh berkongsi tu macam mana? Ni duduk tengah-tengah had mushtarak ni. Had ni sekatan yang berkongsi ni. Tu bahasa Arab panggil had mushtarak. Lagu mana? Tengok. Dengan bahawa ada sakat yang difardu itu hujung bagi salah satu daripada dua juzuk umpamanya. Dia ada hujung. Mana? Kita kata gini. Dia ada satu hujungnya. Kita buat anak panah senang. Dia kata ada sakat yang difardu itu hujung bagi salah satu daripada juzuk, dua juzuk. Dia ada hujung pada dua juzuk ni. Mana? Sini. Sini. Mana hujung, mana umbi? Mana hujung, mana umbi? Mana hujung, mana umbi? Dia kena beza, kalau tak boleh beza tu payah tu. Ini kita kata hujung. Yang ni kita kata umbi. Umbi ni awal lah, kita kata awal lah senang. Ni kita kata awal. Ini kita kata hujung. Ini kita kata awal. Tu. Itu kata hujung. Tengok dia kata. Ni payah ni Tengok nak kena lukis banyak tengok ni. Dia kata lagi tengok. Macam mana yang dikatakan sakat yang satu yang berkongsi pada sakat tadi tu. Yang ni dia kata antara juzuk itu dengan bahawa ini nak taswir. Ada sakat yang difardu. Sakat ini fardu apa? Had mushtarak tu lah. Nampak Ian? Had mushtarak ni nak kata yang ni fardu tu. Yang duduk tengah-tengah ni. Yang difardu itu hujung. Hujung mana? Hujung bagi salah satu daripada dua juzuk. Dua juzuk, ni juzuk pertama, ni juzuk kedua kita tulis. Maka ni awal ni hujung. Ni awal ni hujung. Masuk hujung bagi salah tu apa?
Dia hujung bagi sini. Ni. Ni hujung bagi sini. Ni pula hujung bagi sini. Sebab tu dia kata, hujung bagi salah satu daripada dua juzuk. Umpamanya. Umpamanya. Satu. Dan humbi. Dan humbi bagi yang satu lagi jika kita bilang dengan jalan turut. Kalau bilang jalan turut ke mana? Jalan turut macam ni. Tu jalan turut. Dia pergi sekaligus lah. Dia pergi sekaligus. Nanti ya. Saya kena buka satu lagi yang nak tunjuk kat tangan sekejap. Sekejap. Ni. Okey. Baik. Sini lah. Dengar lah. Dengar. Dengar. Dengar, tengok. Dengar tapi Ustaz kena tutup volume salah satu. Saya akan tutup lah. Sekejap Volume. Bunyi juga. Hello, dengar Tak dengar pula ni. Dengar. Dengar Hello, dengar Dengar Ustaz. Dengar. Kat mana saya tak dengar pula ni? Aduh. Pelik. Dengar tengah urai. Dengar. Dengar. Kena buka speaker tu buat pula dah. Dengar. Saya tutup yang ni tak boleh. Asal. Hello. Betul. Gila. Anda boleh. Saya keluar dua ya. Kenapa ada bunyi Hello, dengar ni.
Dengar Ustaz, dengar. Dengar. Apa pasal tanda tak boleh? Pelik tu. Ni dah saya pakai satu dah ni. Satu okey Ustaz. Ya. Pakai dua dah ada hijab lah. Itulah. Pelik. Bismillahirrahmanirrahim. Try sekali lagi. Dah, cover saya nak lukis. Okey, dengar? Dengar. Ni dah boleh lah. Dia kena tutup semua punya. Oh. Aduh, Allah Akbar. Dia kena tutup semua. Tak apa Ustaz, pelan-pelan. Okey, baik. Apa boleh? Ini betul kita ulang balik. Dia kata maka yang pertamanya yakni kam muttasil itu ialah kepanjangan. Yang ini ada sifat panjang dan lanjutan. Tak apalah, benda sama. Yang boleh bahawa difardukan beberapa juzuk. Kita boleh andaikan beberapa juzuk. Berapa banyak juzuk tu? Dia kata sekurang-kurang. Dia kata sekurang-kurang 2 juzuk. Ni 2 juzuk. 2 juzuk. 2 juzuk yang bertemu juzuk-juzuk itu atas sakatan yang satu yang berkongsi padanya. Yang duduk tengah-tengah ni lah. Yang tengah-tengah ni, itu kita panggil had mushtarak ataupun sekatan yang berkongsi pada 2 juzuk tadi. Ni pun kongsi, ni pun kongsi. Dia berkongsi pada satu kat sini, dia tengah-tengah. Lepas tu dia kata pula, dengan bahawa ada sakat yang difardu itu, ini ada sekatan yang difardukan itu, hujung. Kita kata hujung, kita buat anak panah. Ni hujung, ni mesti awal. Awal tu umbi awal umbi kita tulis dia siap. Hujung bagi salah satu daripada 2 juzuk umpamanya. Apa 2 juzuk? Ni juzuk pertama, ni juzuk kedua. Ni juzuk pertama, ni juzuk kedua. Baik, tengok. Kemudian dia kata, dan humbi bagi yang satu lagi. Umbi yang mana? Umbi yang bagi satu lagi tu, jika kita bilang dengan jalan turut. Apa maksud dengan jalan turut? Kita macam ni sekaligus lah. Sekaligus. Lepas tu kita tulis baris macam ni, yang bawah tu. Ni dipanggil dengan jalan turut. Ni dipanggil jalan turut. Maksudnya sekaligus. Sebaris. Sepanjang, satu panjang lah. Dia tak ada maksud sepanjang, satu panjang. Dia sebenarnya atas ni kena tulis atas ni. Satu turut. Di atas jalan turut. Ni terpanggil jalan turut. Tu. Dia turut sekali. Tengok Dia kalau kita buat macam kereta ni lah. Kereta duduk belakang. Kereta duduk belakang kita tu, kepala dengan ekor, kepala dengan kepala dengan ekor. Kita katalah depan dengan bonet kan. Kalau kita bayar sekarang, kita bayangkan sekarang. Cuba kita bayang. Kita kata kereta duduk kat belakang je ni. Macam ni. Nampak tak? Kereta duduk pandang je ni. Tu. Misalnya. Ataupun sekali je. Terus. Nak cerita kata tekam tu dia boleh. Itu nak kata kam. Tengok. Ada lagi tu? Tak habis lagi. Kita buat satu. Lagi pula tengok. Atau hujung bagi kedua juzuk.
Atau hujung bagi kedua juzuk. Ni kena, kalau tak tulis ni pening. Tapi dulu belajar apa ada betul Tok Guru ada tak tulis tapi kena bayang. Okay. Atau hujung bagi kedua juzuk. Macam mana? Tengok saya padam ni tulis elok-elok. Dia kata panjang. Okey. Dia kata apa? Ni had mustarak ni ada. Ni dia panggil had mustarak tengah tu. Dia kata apa? Atau hujung bagi kedua juzuk. Jika kita bilang mari dari tepi belaka-belaka. Kita kira pada tepi. Lagu mana tepi? Ini dia panggil tepi ni. Ada hujung kedua-dua belah. Maka macam ni dia jadi sini. Bertembung. Kita kata kereta sini. Macam ni. Lepas tu bertemu di tengah. Bertemu di tengah. Tadi dia sini-sini kan? Ni sini. Tadi macam ni. Ni sini. Tengok. Atau hujung bagi kedua juzuk. Jika kita bilang mari dari tepi belaka-belaka. Apa? Ni tepi ni. Ni tepi. Kita kira dari tepi dia kata. Ni juzuk satu, juzuk utama. Ni juzuk kedua. Tu. Baik. Tu. Jadi dia selari tapi ikut belakang. Ikut buntut. Tengok. Ni kata-kata payah kam ni. Tengok lagi. Atau humbi bagi kedua-dua. Ni macam mana ni? Atau humbi bagi keduanya kedua juzuk. Yang kita bilang mari, yang kita bilang dari, yang mari dari sakat itu belaka-belaka. Apa? Kita bilang daripada ad mustarak. Ni lagu ni macam ni. Ini kita kata apa ni? Ini kita kata tadi hujung kan? Hujung sama hujung. Ini hujung kedua-dua. Hujung. Lepas tu dia kata umbi bagi kedua. Bagaimana? Tengok. Buat panjang. Panjang kedua. Lepas tu buat hak mustarak. Ini hak mustarak tu tengah-tengah tu. Lepas tu dia kata tengok. Umbi bagi keduanya dua juzuk tapi umbi tu mana? Kita bilang mari dari sakat. Apa sakat itu? Had mustarak. Kita bilang kat tengah-tengah ni. Bagaimana? Dia berpaling kedua-dua. Tandanya mula dari tengah lah kedua-duanya. Dia mula dari tengah. Ni dia panggil sakat ni. Had mustarak tu lah. Bahasa lain panggil sakatan. Di pertengahan. Had yang berkongsi. Ni panggil sakat ni. Ni juzuk utama. Ni kena lukis. Kalau tak lukis ni susah kita nak esok-esok. Saya dulu lama saya tak pernah ngajar kitab Jawi ni.
Payah Ustaz, tak ni. Ustaz Ya. yang terang mula-mula tadi tu salah lah ya. Mana kita ikut yang Betul, betul. Tadi betul. Tadi Ini betul kan, kan? ini tu ibarat kitab. Okey okey. Betul tadi, betul. Ini saya, lepas tu pecah lah kan kita ikut ibarat. Betul. Kita ikut ibarat kitab. Tadi mula-mula tadi tu lain. Tadi tu lain. Itu kita tulis semua sebab overall takut nak panggil apa. Itulah. Nak panggil apa. Ini yang nak baik. bezakan mufassir dengan mutasil ni Ustaz ya? Munfasil tak masuk pada awal lagi ni. Jauh sangat tu Haji Zaman, jauh sangat tu. Tu yang kedua bawah tu, mufasil bawah tu. Mufasil tak masuk lagi ni tak. Dia nak cerita mutasil sahaja. Mutasil tu boleh bagi berapa banyak jenis. Ni tengok. Cuba tengok Ni tak ada bagi munfasil, tak ada Jangan kita tumpu yang ni. Munfasil tak masuk pada awal lagi. Tak, maksud saya ini kita nak bicara ni yang mustasil, kemudian nanti yang mufasil lah. Yang sekarang ni kita bicara yang mutasil sahajalah. Ni mutasil bukan dia tak ada beza munfasil, tak ada ni. Munfasil duduk bawah lagi. Okey Ustaz. Ni nak cerita kata mutasil tu dia boleh jadi macam ni boleh. Macam ni boleh ke belakang. Masuk belakang maksudnya yang ni ke belakang. Lepas tu dia ambil pada umbi, pada had mustarak tengah-tengah boleh. Ya. Lepas tu dia cerita dia takkan dia kalau munfasil tu dia bercerai pula. Ya. Kan? Dulu saya ingat mutasil ni satu je Ustaz tahu. Yalah dia makulat ni dia. Dia makulat ni dia detail lagi. Dia payah ni. Okey Ustaz, saya faham. Tengok. Lagi. Maka apabila kita bahagi. Jadi natijah dia keluar macam mana? Saya padam balik Natijah dia keluar macam mana? Saya padam daripada awal tadi. Ni dah ambil tulis, dah ambil lukis lah. Maknanya kam mutasil ni dibagi kepada 3, kan? Okey, saya tulis. Okey, saya padam Okey, tengok. Dia asal je ni. Kita panjang. Kita buat panjang senang. Baik. Jadi ni hak mustarak. Jadi kalau panjang saja dia mengikut jalan turut, kita kata macam ni lah. Ikut jalan turut. Itu kita kata tengok pada awal. Dia kata apa? Dia kata mana? Tengok. 2 juzuk yang bertemu atas tu. Maka yang pertama kam mutasil itu ialah kepanjangan. Yang ni sifat kepanjangan dan lanjutan. Lanjutan tu atau tafsir. Benda sama. Yang boleh bahawa difardukan beberapa juzuk. Sekurang-kurang 2 juzuk yang bertemu juzuk itu atas sakat yang satu. Ni sakat satu. Dia satu je. Tapi yang berkongsi padanya sakat tu ni dia tengah-tengah ni dia panggil apa? Had mustarak dia panggil. Tengah-tengah ni punya had mustarak. Ni garis sepanjang tu. Kita buat garis sepanjang senang Ini kelakuan pertama. Tengok macam mana taswir dia dengan bahawa ada sakat yang difadu itu hujung bagi salah satu daripada juzuk. Ni dia katakan hujung. Ni hujung ni. Ni awal umbi. Nampak? Umpamanya dan umbi bagi yang satu lagi jika kita bilang dengan jalan turut. Dia gini tadi ni dia ini bukan jalan turut. Ini 2 juzuk. 4 kelakuan lah kita kata keluar Kayak gini. Kita cakap 4 kelakuan dah senang. Mula-mula macam ni. Tu. Lepas tu macam ni. Pada umbi. Ni yang kedua. Dia kira pada umbi. Ni umbi. Umbi mana di sini? Umbi saya tulis awal lah senang awal. Ni ujung.
Ha. Ha, ni awal ni hujung. Tak tahu ilmu apa ni dah. Dalam fizik ke apa saya tak pastilah ni. Ha, ni awal hujung. Ha. Lepas tu, dua dah tu keluar. Dua dah. Atau, tu dia kata, ini dia kata, dia panggil apa? Yang kedua ni dia panggil umbi bagi yang satu lagi jika kita bilang dengan jalan turut. Jalan turut ni satu sekaligus. Ni bilang jalan turut. Baik. Kemudian ketiga pula. Ketiga. Dia kata apa? Dia tak tulis ketiga tapi kita faham ni tengok. Atau hujung bagi kedua juzuk. Hujung bagi kedua juzuk jika kita bilang mari dari tepi belaka-belaka. Ni tengok. Kita kata gini. Jadi ni tengok. Ini kita kata tepi. Ni kata tepi. Ni. Kita bilang pada tepi tu. Maksud dia bertemu kat tengah. Nampak je Rana? Nak taswir masalah tu tak boleh nampak. Kita ni kalau baca saja, kalau ni tak ada lukis memang tak faham lah. Tapi dulu kalau yang bawah tu, yang beli dia tak lukis. Yang ni dia lukis kat bawah tu dia sukiah sendiri lah. Dia tak mau ajar, dia tak mau ajar lukis, dia tak mau bagi saya senang tu, tengok fikir kena fikir kan. Lepas habis ngajar tu, dah kita buat sendiri, kita lukis ni, baru kita tunjukkan dia, kena ke tak. Tak kena, mau kena tanya balik jekah balik baik habis. Lepas tu, itu kita bilang, kalau kita kira tepi, kita ke tepi macam ni kan. Kita ke tepi-tepi macam ni. Macam kita kereta bertembung tu lah. Tengok. Yang keempat pula, atau umbi bagi kedua-duanya, kedua-dua juzuk. Atau umbi bagi keduanya, kedua juzuk. Umbi tu, jika kita bilang mari dari sakat itu belaka-belaka. Apa sakat? Had mustarak. Kita bilang tengah. Bukan kira dari tepi, kira dari tengah. Macam mana tengok? Kita dari tengah. Tengok macam ni pula. Ni dia panggil sakat ni. Sekejap ni duduk atas sana. Jalan turut. Jalan turut ni kita letak atas sana. Bukan boleh tak bawah, tapi saya punya tu tak jelas, tak kecil kan. Ni jalan turut. Ini kita panggil apa? Di atas jalan umbi kan. Yang tengah-tengah tu panggil had mustarak. Maka dia kira pada tengah. Tengah ni apa? Had, sakatan. Ni panggil sakatan ni.
Zakat. Yang atas tadi tu, dia kira pada tepi kan. Tepi dah kira dah. Yang ni kira bertengah. Nampak tak? Tak sama tu. Tengok. Habis. Dia ni keluar ni natijah dia ni. Nampak yang macam mana? Ada 4 kelakuan. Ada 4 kelakuan. Ada 4 kelakuan. Ustaz, yang nombor 2 tu ada had mustarak je ke? Tak dia terus je sama macam nombor 1 kan? Tapi yang kedua tu tengok. Yang tadi kedua tengok. Dia kata apa tadi? Yang kedua tadi dia kata dan umbi bagi yang satu lagi jika kita bilang dengan jalan turut. Umbi mana? Umbi awal ni. Nampak tak? Dah tak ada. Seolah kata memang, tapi dia melalui hak musyarak lah. Tapi kita tak fardukan tertengah. Kita pergi sekali lalu je. Kalau tadi tu berkongsi, yang atas nombor 1 tu berkongsi. Hak musyarak ni tak ada, dia jalan sekali jalan. Sekali jalan. Sebenarnya, tak payah musyarak, tak apa. Ni sebenarnya tak ada hak musyarak nombor 2 ni. Nombor 2 ni dia tak melalui hak musyarak. Sebenarnya nombor 2, okey saya pandang balik Kita buat lain, kita buat suku. Takut orang keliru. Dia tak ada hak musyarak. Dia atas jalan turut je. Tapi kalau tak ada had mustarak, dah jadi macam satu juzuk kan? Itulah. Tapi dia fardukan saja. Di atasnya tu, di atasnya fardu. Dia ada takdir sajalah. Tapi sekali lalu, macam ni awal hujung kan. Yang nombor 1 tu, ini 1. Tulislah. Panjang macam ni lah senang. Kita pandai-pandai lah. Kena tulis siap-siap tu, kena beringat. Tu. Habis. Nampak lagi tak? Haji Zaman. Cuma saya confuse yang nombor 2 tu, Ustaz. Ustaz, saya ingat jalan turut tu yang nombor 1 tu, Ustaz. Jalan turut. Kalau nombor 2 tu dia tidak ada sekatan, maksudnya tidak ada pembahagian. Nak. Dia tengok dia kata. Dan tu nak atas mana? Dia mula-mula hujung bagi salah satu daripada juzuk umpama dan umbi. Umbi ni soal kata bahawa ada sakat yang difardu itu. Ada sakat juga. Ni ada sakat juga ni. Dan ada bahawa ada sakat yang difardu itu hujung kan. Ni ada umbi. Dia gini. Kalau yang atas tadi tu hujung bagi salah satu daripada 2 juzuk. Umpamanya. Tapi yang ni atau pada kata, dia berkaitkan dulu. Soalan dia baca gini, tengok. Dengan bahawa ada sakat yang difardu itu umbi. Terus sambung. Umbi bagi yang satu lagi. Tapi dia berbeza dengan tadi. Dia beza apa? Itu hujung bagi salah satu daripada 2 juzuk. Ini bukan 2 juzuk. Ini yang satu ni, jika kita bilang dengan jalan turut. Satu lah. Satu ni lah. Dia tak ada 2 juzuk, satu je. Mana kalau jalan turut, dia tak ada sakat, dia terus je lah, Ustaz kan? Dia terus, kita main terus. Ya betul. Kita main terus. Tapi Ustaz, kan mutasil mesti sekurang-kurangnya 2 juzuk kan? Ya, kan dia kata fardu. Dia takdirkan. Yang nombor 1 tu kita nak panggil apa pula? Yang nombor 1 atas, cuba tengok atas. Nombor atas, tengok Kan dia kata tadi nombor 1 tengok Dia panggil tengok mana tadi. Nah, bahawa di fardu yang juzuk. Okey, sekurang 2 juzuk. Yang bertemu juzuk itu atas sakat yang 1. Itu nombor 1 tu. Yang berkongsi padanya antara juzuk itu. Okey, ni sakatan 1, nombor 1 tu. Okey. Yang 1 itu tengok. Bertemu juzuk itu atas sakat yang 1. Ini atas sekatan yang 1. Yang berkongsi padanya pada sekatan yang 1 tu. Ini sekatan 1 ni.
Yang bertemu apa? Bertemu tu antara juzuk-juzuk itu. Apa juzuk itu? Iaitu yang di fardu tadi itulah. Kita andai tadi tu. Macam mana yang dikatakan berkongsi? Dengan bahawa ada zakat yang di fardu itu hujung bagi salah satu daripada 2 juzuk. Atau kena faham situ. Hujung bagi salah satu daripada 2 juzuk. Mana hujung? Ni kita panggil hujung. Hujung bagi salah satu. Daripada 2 juzuk. 2 juzuk. Ni ada 2 juzuk. Ni pun hujung juga. Ya, ya. Nampaknya Walidah? Nah, ni hujung. Bagi salah satu apa? Satu ni. Hak Mustarak satu ni. Betul Satu. lah tu. Dia satu ni, tapi ada hujung. Ni hujung, ni hujung. Dia satu, tapi ni hujung, ni hujung. Macam kita duduk belakang tu lah. Nampak lagi? Lepas tu tengok. Hujung bagi salah satu daripada 2 juzuk umpamanya. Satu. Dan humbi. Humbi ni atau mana? So kata dengan bahawa ada zakat yang difardu itu, umbi pula. Umbi bagi yang satu lagi. Kita kata ni awal, umbi itulah awal tu umbi. Kita ambil awal. Tapi bilang tu dengan jalan turut. Bukan kata dengan salah satu 2 juzuk tak, dia tak sebut. Dengan jalan turut sekaligus je. Terus je. Pergi terus je. Nampak ni mana dah? Dia perhati tu. Kalau nampak sekaligus tu payah juga Saya kat Jina pun mana tak nampak ni. Dia sekaligus. Dia pergi terus je. Dia masih 2 juzuk lagi lah Ustaz, walaupun jalan turut. Jalan turut. Tapi dia boleh mana juzuk. Kan dia boleh fardu. Pasal dia ada umbi dia. Okay. Ada umbi dia. Macam ni kita kata dia awal hujung. Ya. Tu boleh turut juga. Dia kata hujung tu ada 2 salah satu. Bila salah satu tak, ni juzuk utama, ni juzuk kedua. Ni juzuk utama kita kata. Ini saya buat kesimpulan ni juzuk satu, ni juzuk kedua. Tapi saya tak tulis lah sebab tadi kita dah pecahkan, ni kita buat kesimpulan. Juzuk kedua. Lepas tu kata antara 2 juzuk. Masih 2 juzuk lagi tapi dia jalan turut. Jalan turut sekaligus lah. Sekaligus. Dia ada umbi dan ada hujung. Haji kawan faham tu betul. Ya. Dah habis. Yang atas tu tak ada umbi. Yang tak ada. Dia kalimut ini dia ada awal umbi. Ada awal umbi. Yang awal hujung. Umbi hujung. Ustaz, buku saya ada gambar. Nanti saya snap gambar lah senang. Tengok. Dia memang gambar tu faham. Tapi kita nak ibarat kitab tu. Nak baca kitab tu dia nak kena buat begitu, dia kena tahu macam mana yang kata umbi hujung. Ni pula ni. Dia kata maka apabila kita bagi akan khat kepada 2 juzuk, maka adalah zakat yang berkongsi itu nuktah. Ni payah juga ni. Esok pula tersambung. Jadi dia bila 2 juzuk nuktah. Ada khat panjang, lepas tu ada nuktah. Titik. Itu kita bahas nanti esok lah. Ni dah masuk lain pula. Ni nak panggil nuktah pula. Jadi had mustarak tu dia ada titik di situ, ada nuktah. Tu benda yang kita fardu dan silas sehabis-habis halus. Dia nuktah ni benda kecil lah. Tak, titik tu. Benda salus dah. Walaupun halus pun kita kata dia boleh terima kam lagi. Baik, tak apa, kita sama esok lah Kita sama esok. Maka apabila kita bagi akan khatun kepada 2 juzuk, maka adalah zakat yang berkongsi nuktah namanya. Atau panjang lagi. Dia masih dalam kam mutasil lagi. Munfasil tak masuk lagi. Wallahu alam. Dia kitab Rumi yang apa tu, yang Ustaz Nuzul yang kat ini pun ada apa? Ada gambar rajah juga tu. Jika maksudnya ada gambar rajah, kalau Rumi tu ada ke? Tapi gambar rajah tu dia bukan macam saya punya lah.
Tak ada Ustaz, kita tak ada gambar raja. Ada, tak ada. Tak ada. Yang Kak ini tak ada. Tak ada. Kita amrul itibari je Ustaz. Kita tak main rajah. Saya dulu pun tak ada main gambar raja, tapi dia bagi nampak gitu dalam surah dalam kepala kita tu, tapi Togo dia bagi mula-mula je. Dia cerita dia buat juga berapa hitam, buat juga. Kerana dia buat macam ni pakai tangan dia. Kita kena lukis sendiri. Yang complicated tu bahasa saja Ustaz. Dia bahasa, betul. Tu. Kalau bahasa kita mungkin kita faham, dari bahasa tu kita nak faham. Habis. Nanti sama esok kata maka apabila kita bagi akan khutun. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa barakan fihi. Wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz.